Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih lagi meneruskan pengajian kita dalam kitab Nihayatul Alam, yang bermakna berakhirnya dunia ini, di mana dalam kitab ini telah mengumpulkan hadis-hadis yang menyebut tentang alamat kiamat. Ada hadis yang sahih dan ada hadis yang tidak sahih. Semuanya disebut oleh penulis kitab ini, Syekh Dr. Muhammad Al-Arifi Hafizahullah. Kita masih lagi perbincangan kita dalam bab alamat-alamat kiamat yang besar, di mana alamat kiamat yang besar itu berlaku sebanyak 10 perkara, sebagaimana yang telah disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan tidak akan berlaku kiamat sehingga terjadi sebelum daripadanya 10 tanda. Maka Nabi kita sebut keluarnya asap, Dajjal, binatang daripada bumi, naik matahari di sebelah barat, turun Nabi Isa dari langit, keluar Ya'juj wa Ma'juj, berlaku 3 kejadian tanah runtuh, dan berlaku lagi, itu di antara yang disebut 10 perkara. Keluar api menghalau manusia ke mahsyar. Jadi sambungan kita pada kali ini, tanda kiamat yang besar, yang keempat, yang kelima, yang keenam. Berlaku 3 kejadian al-khusufus salasah. Al-khusuf as-salasah artinya 3 kejadian tanah runtuh. Tanah runtuh berlaku 3 kejadian. Dalam buku kita ni gambar hiasan saja tu. Tengok dalam gambar tu kejadian tanah runtuh yang berlaku di jalan Denmark. Ia bukan salah satu tanah runtuh yang disebut sebagai tanda kiamat. Itu bukan. Gambar tu ada. Jadi pengenalan antara tanda besar kiamat yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah 3 tanah runtuh yang besar. Ia akan menakutkan manusia dan mempunyai kesan yang mendalam. Jadi makna al-khusuf di sini, apa makna khusuf? Makna khusuf iaitulah tanah runtuh yang berlaku apabila bumi merekah dan apa yang ada di bumi jatuh ke dalamnya. Pada masa lampau dan masa sekarang, terdapat beberapa jenis tanah runtuh yang berbeza dari segi saiz dan kekuatannya. Tetapi tanah runtuh yang disebut dalam hadis-hadis adalah berlainan dan berita tentangnya akan tersebar luas. 3 tanah runtuh yang disebut dalam hadis-hadis, ia merupakan antara tanda besar kiamat dan akan berlaku pada akhir zaman. Dibincangkan dalam beberapa kitab. Jadi perbincangan kita tentang al-ahadithul waridah fil khasaf. Hadis-hadis tentang tanah runtuh ni macam mana? Di antaranya yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Huzaifah bin Usaid Al-Ghifari berkata, Nabi sallallahu memandang kami semasa kami berbuah-buah dan bila Nabi kita tengok, Nabi tanya, ma tazakarun, kamu buat apa tu? Bincang apa? Sahabat kata, kami bincang tentang as-sa'ah, hari kiamat. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kiamat itu tidak akan datang kepada kamu melihat kecuali kamu akan lihat 10 tanda yang besar. Tadi kita dah sebut iaitu sebelumnya. Jadi salah satu daripadanya iaitulah berlakunya gempa bumi ataupun tanah runtuh. Jadi hadis yang menyebut tanah runtuh yang tertentu, hadis tentang 10 perkara ini diriwayat oleh Imam Muslim, mana hadis sahih. Hadis yang menyebut tentang tanah runtuh yang tertentu, dalam beberapa riwayat, tempat yang khusus dan sebab salah satu tanah runtuh ada disebut dalam hadis. Iaitulah tanah runtuh akan berlaku di semenanjung tanah Arab. Kalau berlaku runtuh di Pahang itu tak kira tu. Di negeri Arab itu tanda besar kiamat. Takut dia kata baru ni terbalik bukit. Tak. Diriwayatkan daripada Ummu Salamah, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan muncul pertikaian saat kematian seorang khalifah. Kemudian seorang laki-laki penduduk Madinah melarikan diri ke Mekah. Penduduk Mekah pun mendatanginya seraya memintanya dengan paksa untuk keluar dari rumahnya.
sementara dia tidak mahu. Lalu mereka membai'ahnya di antara rukun Hajar Aswad dengan makam Ibrahim. Disiapkanlah suatu pasukan dari Syam untuk menentangnya, hingga pasukan tersebut ditelan bumi di Baidak. Di bumi Baidak ni bumi di antara Mekah dengan Madinah, kena diislam oleh bumi. Tak kala orang melihat kejadian itu, dia pun didatangi oleh para tokoh Syam dan kepala suku dari Iraq, dan mereka pun membai'ahnya. Maknanya nak ceritanya akan berlaku bumi tenggelam di mana? Di Baidak, satu di tengah padang di antara Mekah dengan Madinah. Itu satu. Hadis yang lain pula, hadis tentang tanah runtuh yang lain yang berlaku sebagai hukuman kerana maksiat yang dibuat. Hadis ini juga diriwayatkan bahawa segolongan dari umatku akan mengisi malam harinya dengan makan dan minum dan berhibur. Macam kita hari ni pak lah, naik kelab. Kemudian pada pagi harinya mereka menjadi monyet dan khinzir, dan tanah akan menelan segolongan dari mereka bersama-sama dengan rumah mereka. Tempat disko dia tu tenggelam habis. Di pagi harinya mereka akan berkata, dalam umat ini akan terjadi peristiwa ditelan bumi, dan rumah mereka juga ditelan bumi. Mereka akan dilempar dengan batu, dan juga didatangkan ke tempat mereka angin untuk menghancurkan mereka, sebagaimana dihanyutkan umat-umat yang sebelum mereka. Disebabkan mereka menghalalkan arak, memakan riba, memakai sutera bagi laki-laki, menyimpan penyanyi-penyanyi perempuan, dan memutuskan silaturahim di antara keluarga. Jadi hadis ini menyebut tentang berlakunya sedemikian. Dan perawi berkata, dan baginda sallallahu alaihi wasallam ada menyebut sesuatu tetapi aku terlupa. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Hakim. Hadis ini diriwayatkan daripada Ibnu Umar bahawa Nabi kita bersabda, di dalam umatku ini akan terjadi peristiwa ditelan bumi. Segolongan mereka akan menjadi monyet dan khinzir, dan setengah mereka akan dilempar dengan batu. Hadis ini juga diriwayatkan daripada Al-Hakim. Diriwayatkan daripada Ibnu Umar, adik Ibnu Umar, dia kata apa? Ketika seorang laki-laki berlagak berjalan dengan memakai sepasang pakaian, maknanya pakaian labuh dia sombong, dia berjalan dengan rasa takjub dengan dirinya sendiri, Allah menyuruh bumi menelannya, dan dia terus menggelupur dalam bumi itu sehingga ke hari kiamat. Hadis ini dalam Bukhari. Jadi dalam kitab kita ini, pengarang cuba mengambil beberapa hadis yang menyebut tentang akan berlaku peristiwa-peristiwa seperti ini. Hadis ini diriwayatkan daripada Anas bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, wahai Anas, manusia akan membina bandaraya, dan salah satunya bernama Al-Basrah ataupun Busyairah. Basrah atau Al-Busairah dengan sad, bukan dengan shin. Busairah. Jika kamu melaluinya atau masukinya, maka berwaspada dengan padang garamnya, pelabuhan dan pasarnya, dan juga pintu pagar pemimpinnya. Kamu seharusnya berada di pinggir bandar itu saja, kerana apa yang akan berlaku kepada bandar itu ialah tanah runtuh, dihujani batu dari langit, dan penduduknya akan menghabiskan malam berhibur dan bertukar menjadi monyet dan khinzir pada waktu pagi. Beratnya. Ini dalam Abu Daud dengan sanad yang sahih. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahu kita bahawa manusia akan membina bandaraya, termasuk satu bandar bernama Basrah, dan baginda memperingatkan Anas supaya jangan masuki bandar ini dan padang garamnya, pelabuhan dan pasar di mana orang ramai berhimpun untuk menjual beli. Baginda juga memberi amaran kepada Anas supaya jangan pergi ke pintu pagar pemimpin yang zalim, kerana apa yang akan berlaku kepada bandar itu ialah tanah runtuh, dihujani batu, gempa bumi dan perubahan. Baginda menasihati Anas agar pergi ke kawasan di luar ataupun di pinggir bandar Basrah, kerana kawasan itu jauh dari kemusnahan yang akan berlaku. Nabi SAW, hadis ini diriwayatkan daripada Nafi' bahawa seorang lelaki datang berjumpa Ibnu Umar dan berkata,
si fulan mengirimkan salam kepada Tuan. Dia berkata, telah sampai khabar kepadaku bahawa dia telah memperkenalkan perbuatan baru. Jadi orang ni kirim salam ke Ibnu Umar. Ibnu Umar dengar dia ni jenis bawa ajaran bid'ah, rekaan-rekaan dalam Islam. Jika memang benar dia telah memperkenalkan perkara baru, maka jangan sampaikan salam dariku kepadanya, kerana aku terdengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan terjadi pada umatku atau dalam umat ini perubahan bentuk. Manusia menjadi binatang, penenggelaman ke perut bumi, hujan batu dari langit, dan berlakunya fitnah, tuduh zina kepada wanita, dan hal itu telah terjadi kepada pengikut pahaman Qadariyah. Hadis ini dalam diriwayat Ibnu Majah dan Tirmizi dengan sanad yang sahih. Maka hadis-hadis ini memberi gambaran tentang pelbagai jenis tanah runtuh yang akan menimpa umat ini. Adapun perbincangan kita ni, perbincangan yang tanda kiamat ini berkenaan 3 tanah runtuh yang besar yang akan berlaku pada akhir zaman. Dalam hadis yang pertama disebut di atas terdapat penjelasan di mana dan kenapa satu daripada tanah runtuh itu berlaku. 2 tanah runtuh yang lain akan berlaku pada akhir zaman, tetapi saya tidak terjumpa mana-mana hadis yang menceritakan di mana dan kenapa ia akan berlaku. Wallahu alam. Jadi Tuan Syekh Harifi cerdik dia kata aku tak jumpa hadis sahih yang menunjukkan tempat itu di mana. Cuma berlaku, dia panggil fi jaziratil Arab. Berlaku benda ni di semenanjung tanah Arab. Jadi itu sajalah yang kita boleh kata akan berlaku sedemikian. Jadi jangan kita duduk tengok berlaku dah ni. Sahabat-sahabat kata itu belum lagi. Tanda yang ketujuh, ad-dukhan. Ad-dukhan iaitulah keluar asap. Ini kita duk baca hadis ni ke jerubu, tak jadi. Jerubu itu setakat bandar-bandar tertentu ya tak boleh pergi. Itu pun kanak-kanak ya. Orang tua boleh pergi, biar apa? Tak, kalau nak cuti belaka patutnya. Pakat tidur kat rumah. Ni tak jadi dah. Jadi jerubu yang ada tu sikit ya. Bukan dukhan ini. Pengenalan tentang alamat kiamat ini. Terdapat pelbagai tanda kiamat. Sebahagian daripadanya berkaitan dengan bumi, seperti tanah runtuh dan kebuluran. Sebahagian daripadanya berkaitan dengan manusia, seperti ramai wanita dan sedikit lelaki. Kita dah bincang dalam yang beberapa siri yang lepas. Tanda alamat kiamat akan berlaku 50 orang wanita, seorang laki-laki bilangan. Ada yang berkaitan dengan moral, seperti berluasanya penzinaan, hubungan seks haram. Hari ini orang kata seks bebas, saya kata tak ada seks bebas, seks haram. Dan ada juga yang berkaitan dengan langit dan cakrawala, dan tanda-tandanya seperti asap. Jadi asap dengan matahari naik di sebelah barat, itu tanda di langit. Maka apakah yang dimaksud dengan asap, dukhan? Tanda ini adakah telah berlaku? Apakah hikmat di sebaliknya? Ini kita tengok belaka. Prinsip asas berkenaan dengan tanda kiamat inilah satu firman Allah Ta'ala, fartaqib yawma ta'tis sama'u bidukhanim mubin yaghshan nasa hadha azabun alim rabbana kshif 'annal 'azaba inna mu'minun anna lahumuz zikra wa qad ja'ahum rasulun mubin. Nantilah pada hari langit itu membawa kabut, kemarau yang nyata. Mana langit dia berkabut, berdebu, yang menutupi manusia. Inilah siksaan yang pedih. Mereka akan berkata, wahai Tuhan kami, hilangkanlah siksaan dari kami. Sesungguhnya kami orang-orang yang beriman. Bagaimanakah mereka akan dapat mengerti? Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka Rasul yang cukup memberi penjelasan. Jadi surah Ad-Dukhan ayat 10 hingga 13. Jadi daripada ayat ini Allah Ta'ala sebut yauma ta'tis sama'u bidukhan, ada asap di langit. Maka timbullah perbezaan pendapat tentang apakah yang dimaksudkan oleh asap yang disebut dalam Quran. Ada beberapa pendapat di sini, ada 3 pendapat. Coba tanda. Pendapat yang pertama, ada cendekiawan, ada para ulama
yang berpendapat bahawa asap inilah yang membawa kesusahan dan kelaparan menimpa kaum Quraisy semasa Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan mereka kerana mereka tidak menyahut seruan baginda. Jadi kalau benih ni maknanya asap tu dah lepas. Mereka memandang ke langit tetapi mereka tidak nampak apa-apa melainkan sesuatu seperti asap. Disebabkan teruknya kesusahan yang mereka alami. Inilah pandangan Abdullah bin Mas'ud dan pendapatnya diterima ramai oleh generasi terdahulu. Ibnu Jarir At-Tabari berpendapat bahawa pandangan ini berkemungkinan besar. Mungkin dukhan di sini dengan makna yang dah lepas berlakunya kepada golongan Quraisy dulu. Itu yang pertama. Dalil dianya diceritakan bahawa Masruq ibnul Ajda' berkata, kami sedang duduk bersama Abdullah bin Mas'ud apabila seorang laki-laki datang kepadanya dan berkata, wahai Abu Abdurrahman, ada seorang penglipu lara di pintu Kindah yang mendakwa apabila tanda asap muncul, dia akan mengambil nyawa orang-orang kafir dan orang-orang yang beriman akan dijangkiti oleh sesuatu seperti selesema. Jadi Abdullah bangun dengan marah dan berkata, wahai orang ramai, takutlah kamu akan Allah. Sesiapa di antara kamu yang mengetahui tentang sesuatu perkara, biarlah dia menyampaikan apa yang dia tahu. Dan sesiapa yang tidak tahu, biarlah dia berkata Allahu a'lam. Ini prinsip ni cantik ni tuan-tuan. Kita hari ni pun kalau hak tak tahu, tak usah duduk sebarkanlah. Ni duk forward belaka ni apa hak jumpa. Hari ni letih kita nak jawab tak. Semua benda dia jumpa atas belaka. Nak kata apa? Kira duduk menghabis, duduk kaya kau syarikat handphone ni, syarikat internet. Maka Ibnu Mas'ud kata, kalau tak tahu diam. Kata Allahu a'lam. Sebab apa? Jika mereka tahu, Allah Ta'ala telah berfirman, qul ma as'alukum alaihi min ajrin wa ma ana minal mutakallifin. Aku tidak meminta upah kepada kamu untuk itu dan aku bukan seorang yang berpura-pura menipu. Maka apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat ramai berpaling daripada baginda, ramai orang tak terima dakwah Nabi, maka Nabi kita berdoa, ya Allah, 7 seperti 7. Artinya kemarau kan ke atas puak Quraisy ni seperti kemarau 7 tahun di zaman Nabi Yusuf alaihissalam. Hadis ini, kemudian mereka ditimpa kemarau yang memaksa mereka memakan apa saja, termasuk belulang haiwan dan bangkai kerana kelaparan. Salah seorang daripada mereka mendongak ke langit dan nampak sesuatu seperti asap. Tak tahu apa, lapar-lapar tengok belak-belak. Ibnu Mas'ud juga berkata, 5 perkara telah berlaku, hukuman yang pasti datang, orang Rom, serangan ke atas orang Islam, dan bulan terbelah, dan asap. Jadi itu dia panggil, itu kata-kata Ibnu Mas'ud. Maknanya kalau tengok pandangan yang pertama ini, asap itu telah berlaku di zaman Quraisy dulu. Pandangan yang kedua, zahaba katsirun minal ulama. Ramai alim ulama berpendapat bahawa asap merupakan satu daripada tanda-tanda yang belum berlaku. Kita nak ambil ni. Jadi majoriti, banyak ulama mengatakan sedemikian, dan ia akan berlaku hampir pada saat kiamat. Inilah pendapat Ali bin Abi Talib, Abdullah bin Abbas, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Al-Hafiz Ibnu Katsir berpendapat bahawa pandangan inilah yang tepat, yang tak berlaku lagi. Dan beliau menyebut beberapa hadis yang disebut di atas sebagai menyokong tanda ini. Golongan yang ketiga, tak nombor 3 itu, iaitulah golongan alim ulama yang berpendapat bahawa hadis ini tidak bercanggahan. Dan mereka kata ada 2 asap. Dia panggil mazhab al-jama', jama' di antara 2 pandangan. Ada 2 asap, satu telah muncul di zaman Quraisy dan satu lagi akan muncul, akan berlaku akhir zaman.
Tentang tanda yang pertama yang telah muncul, ia adalah apa yang kaum Quraisy lihat, yang kelihatan seperti asap, tetapi itu bukanlah asap yang sebenar yang akan muncul bersama tanda-tanda kiamat yang lain dan merupakan satu tanda kiamat. Jadi lepas dah satu. Ibnu Mas'ud pernah berkata, ada dua asap, satu telah muncul, yang satu lagi apabila ia berlaku akan memenuhi ruang di antara langit dengan bumi, tetapi orang-orang beriman tidak merasa apa-apa kecuali sesuatu seperti radang hidung. Jadi sersema ya. Kita kena asap tu jadi sersema, orang kafir sesak nafas. Tetapi orang-orang kafir asap ini akan masuk ke telinga-telinga mereka. Nah, jadi ini pandangan yang betul ialah asap ini adalah satu tanda yang masih belum berlaku. Inilah yang difahamkan daripada Al-Quran, fartaqib yauma ta'tis sama'u bidukhamin mubin. Tunggulah sehingga mari asap yang begitu jelas. Jadi ianya asap yang jelas dan nyata akan muncul di langit dan akan dilihat oleh semua orang ketika itu. Tentang apa yang menimpa kaum Quraisy yang disebut oleh Ibnu Mas'ud, itu hanyalah sesuatu ilusi yang mereka nampak disebabkan oleh lapar dan letih. Dalam Quran Allah Ta'ala sebut, yaghshan nas hadza azabun alim, yang menutupi manusia inilah siksaan yang pedih. Dalam surah Ad-Dukhan, iaitulah asap yang akan menutupi mereka dalam erti kata yang sebenar. Ayat yang seterusnya ialah inilah siksaan yang pedih, bermaksud akan dikatakan pada manusia apabila asap telah menyelar mereka, hadza azabun alim. Jadi beberapa hadis yang menyebut tentang dukhan, asap, diriwayatkan daripada Huzaifah bin Usaid. Nabi SAW melihat sahabat-sahabat dia sedang berkumpul. Nabi kata tak akan berlaku kiamat sehingga berlaku 10 perkara. Salah satunya asap. Satu. Yang kedua, Nabi kita sebut kepada Abu Hurairah, bersegeralah melakukan amal kebaik sebelum berlakunya 6 perkara. Jadi salah satu daripadanya asap, Nabi sebut. Diriwayatkan bahawa Abdullah bin Ibnu Abi Mulaikah berkata, suatu pagi saya pergi berjumpa Ibnu Abbas dan dia berkata, aku tidak tidur sepanjang malam semalam sehingga pagi menjelang. Aku berkata, kenapa? Dia berkata, mereka kata ada tahi bintang keluar dan aku takut bahawa asap telah bermula, jadi aku tidak tidur hingga ke pagi. Ini kata, jadi kata-kata Ibn Abbas ni sanadnya sahih kepadanya. Maka itu dipanggil tanda yang ketujuh, akan keluar asap. Jadi asap ni wallahu alam, kebanyakan ulama mengatakan belum berlaku lagi. Akan berlaku di akhir zaman apabila dia termasuk dalam 10 tanda yang besar. Kita pergi kepada tanda besar yang ke-8, Ad-Dabbah. Ad-Dabbah maknanya keluar binatang besar dari bumi. Bagaimana bentuk dia? Kita tengok. Tak ada gambar sini. Pada akhir zaman, apabila kerusakan menjadi-jadi dan kejahatan berleluasa dan orang sudah biasa dengan keadaan begitu, segala-galanya akan tunggang terbalik dan orang beriman akan bercampur dengan orang munafik dan orang Islam bercampur dengan orang kafir. Pada masa itu Allah akan mengizinkan dabbah. Dabbah ni binatang, hayawan besar untuk keluar. Jadi timbul persoalan, apakah dabbah? Dabbah tu benda apa? Apa dia? Bila dan di mana dia akan keluar? Apakah misinya? Matlamat dia keluar kenapa? Jadi perbincangan yang pertama, ayat Al-Quran yang menyebut tentang dabbah, iaitulah Suratun Namli ayat 82. Wa idza waqa'al qawlu 'alaihim akhrajna lahum dabbatan minal ard tukallimuhum anna an-nasa kanu biayatina la yuqinun. Dan ketika perkataan hukuman telah jatuh pada mereka, kami keluarkan binatang dari bumi untuk merusakkan mereka dan mengatakan kepada mereka bahawa manusia tidak yakin kepada keterangan kami. Ini binatangnya akan bercakap. Tuan-tuan jangan tanya macam mana dabbah ni nak bercakap. Hari ni penuh dalam TV, dalam kartun kita tu semua binatang bercakap belaka. Nah, semua bercakap.
Jadi kalau hak kita buat boleh, hak Tuhan buat takkan tak boleh. Ini pelik apa? Berkenaan dengan maksud ayat tukallimuhum, ingatan, binatang ini akan bercakap, memberi peringatan kepada manusia. Dikatakan bahawa maksudnya dabah akan berkata-kata kepada mereka atau dabah akan melukakan mereka. Jadi tukallimuhum ay tuklimuhum, tukallim berkata, kalau tuklim melukakan. Tafsiran yang kedua ialah tafsir Sa'id bin Jubair, Asim Ibn al-Jahdari dan Abu Raja al-Ataridi. Ia memahami perkataan taklimuhum membawa maksud ia akan melukakan mereka. Jadi sama ada dabah ni yang dalam Quran kata, ayat yang dibaca dalam qiraat kita baca tukallimuhum, maknanya bercakap. Tidak ada hadis sahih yang memberi gambaran tentang dabah. Jadi hadis sahih kata dabah ni macam mana, tak ada. Tetapi Al-Mawardi dan As-Sa'labi ada menyebut beberapa perkara pelik tentang rupanya, tetapi tiada bukti. Seperti kepalanya seperti kepala lembu, dan telinganya seperti telinga gajah, dan lain-lain lagi. Jadi lagu mana rupa binatang tak boleh nak gambar kita. Adalah pandangan-pandangan ulama. Saya cuba cari gambar ini, letak dalam buku sejarah Mekah tu, ketika cerita tentang dabah Bukit Safa. Jadi tak ada riwayat yang sahih. Walau bagaimanapun kita tahu beberapa sifatnya. Yang pertama, ia seekor binatang. Ini penting. Sifat dia seekor binatang. Yang kedua, dia boleh bercakap pada manusia. Binatang ini. Yang ketiga, ia akan muncul keluar dari bumi. Itu jelas ada riwayat yang sahih. Soalan yang kedua, min aina takhruj? Dari manakah dia akan muncul? Dia akan keluar dari mana? Dabah ini. Dikatakan dia akan keluar dari Bukit Safa di Mekah. Bukit Safa, sebab itulah sekarang ni kerajaan Saudi telah pun mengorek bukit-bukit ni. Orang duk marah dia tak apa Saudi ni. Kata tak boleh marah, dia nak buka lorong, dabah nak keluar kat tu. Kalau riwayat inilah. Ada juga yang mengatakan dia akan muncul dari bawah Kaabah. Bawah Kaabah. Hari ni orang duk sebar gambar Kaabah telah dikorek. Memanglah dia untuk kamar mak tu korek sungguh, tapi bukan korek untuk dabah keluar nanti dulu. Kita ni gopoh sangatlah nak kemak ni, suka sangat dia. Nak jadi dia tu korek dah tu Kaabah. Yang ketiga, ia dikatakan ia akan muncul di padang pasir. Namun tidak terdapat bukti atau hadis sahih tentang di manakah ia akan muncul. Tak tahu muncul di mana, Allahu alam. Tapi ada riwayat sedemikian, maknanya akan keluar di sekitar Kaabah dan Bukit Safa. Dekat-dekat itu Bukit Safa dengan Kaabah, dekat. Oleh itu kita katakan tentangnya, kami percaya ia akan muncul kerana Allah telah memberitahu kita, tetapi kita tidak tahu dari manakah ia akan muncul. Itu lebih selamat. Nak bincang-bincang-bincanglah, tapi nak putuskan di mana tu tak dapat. Ma hiya haqiqatud dabah? Apakah sifat sebenar dabah ni? Sifat sebenar dia macam mana? Ada yang mengatakan ia sebenarnya seorang lelaki yang akan berdebat dengan orang ramai, tetapi ini tidak benar. Allah kata dabah hayawan, kamu ditakwi dengan lelaki, la. Ada yang mengatakan ia unta betina Nabi Saleh yang dibunuh oleh Qudar. Ada yang mengatakan ia anak unta betina Nabi Saleh. Jadi hak sebenarnya wallahu alam, atau tepat sekali. Kita duk cari belakang cerita. Maza taf'alud dabah? Dabah ni bila dia keluar, dia buat apa? Bila dia keluar nanti dia buat apa? Ia akan berkata-kata kepada manusia. Dia akan bercakap. Manusia tiada yakin kepada penerangan kami. Annan nas kanu bi ayatina la yuqinun. Manusia tidak yakin kepada keterangan kami, seperti yang disebut di dalam ayat An-Naml 82. Baik. Ia akan menanda manusia. Jadi dia akan tanda manusia ni macam mana. Diriwayatkan bahawa Abu Umamah berkata, Nabi SAW bersabda, binatang melata akan keluar, dabah ni akan keluar. Binatang itu akan meninggalkan tanda bekas di hidung orang-orang. Mana dia pergi tak tahu, dia kekeh ke, dia gigit ke apa benda.
Kemudian orang-orang yang terkena itu akan bertambah banyak, sehingga ketika seorang laki-laki membeli unta dan ditanya, dari siapa kau membeli unta itu? Ia menjawab, dari salah seorang yang bertanda di hidungnya. Hari ni tak tahulah, boleh jadi geng-geng hok main tatu ni, duk main warna-warni ni, boleh jadi kumpulan ni. Wallahu alam. Kita tak nak, benda tak ada dalam nas, tak boleh kita nak jazam, tak boleh nak kata. Masing-masing buat andaian. Pasal itulah kalau kita tengok buku-buku yang berbincang tentang alamat kiamat, tentang berlaku dunia ni, kebanyakannya andaian. Kalau ada nas, sesama masalah. Jadi bagaimana tanda ini dilakukan dan adakah ia akan kekal? Adakah generasi seterusnya akan mempunyai tanda itu? Setelah dabah menanda manusia dan kebenaran boleh dibezakan daripada kepalsuan dan orang beriman daripada orang kafir, apa yang akan berlaku? Apa jadi lepas pada itu? Maza yahdus? Manusia akan terus berurusan sama mereka dengan cara ini untuk beberapa ketika, sehingga ada orang yang memanggil orang lain dengan berkata, wahai orang beriman, ataupun wahai orang kafir. Jadi masing-masing duk panggil, mukmin, kafir. Hari ini pun dah ada tanda-tanda ni. Masing-masing akak bendera mengkafirkan orang ni, mengkafirkan orang ni, dah ada dah. Terang-terang pula tu, tak ada selindu-selindu dah. Pakai tuduh orang kafir terus. Semalam ada orang hantar video kumpulan takfiri, dia panggil. Bila wartawan TV tanya, kafir ke tidak saya ni? Kamu pun kafir juga, dia kata. Dia kata, kenapa? Sebab kamu menyokong kezaliman. Lah, gini kepala wartawan tu, itu pengacara TV. Aku kafir ke? Kafir. Direct gitu kafir. Ulama-ulama semua kafir belaka. Jadi orang tak kafir pun dia saja. Nah, ini berat golongan takfiri. Tak tahu mari mana. Saya ingat macam dia interview dalam penjara, berat lah. Tapi kalau dia interview di hospital jiwa, tak ada masalah. Orang dipanggil marfu' takalif, orang tak ada taklif, tak jadi masalah dia nak kata apa pun. Tapi kalau dia memang betul orang tu cakap macam tu, berat kita. Takfir muayyan, direct pula tu. Ini negara kita ini pun sudah ada golongan-golongan seperti ini. Ini jangan main-main, sudah ada. Tapi bukan tanda ni, dabah belum keluar lagi. Allahu Akbar. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Amr bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan keluarlah Dajjal kepada kamu. Jadi cerita panjanglah, cerita tentang Dajjal dulu. Dan dia akan hidup di tengah-tengah mereka selama 40 tahun. 40 dia, tak tahu 40 apa, 40 hari ke 40 tahun, yang penting 40. Saya sendiri pun tidak pasti apakah 40 hari, 40 tahun, 40 bulan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Isa bin Maryam yang rupa parasnya seolah-olah Urwah bin Mas'ud, dan kemudian memburu dan membunuh Dajjal itu. Dan manusia akan kekal tiada pergaduhan di antara orang selama 7 tahun. Kemudian Allah Ta'ala menghantar sejenis angin yang sejuk nyaman yang datangnya dari arah negeri Syam. Maka pada saat itu tidak tinggal di atas muka bumi seorang pun yang ada dalam hatinya sebesar zarah kebaikan, melainkan diambil nyawanya oleh angin itu. Walaupun jika salah seorang dari kamu berlindung di dalam gunung, angin itu akan masuk juga dan membuatnya mati. Maka tinggallah sahaja orang-orang jahat yang cepat bergerak, melakukan maksiat dan kedurhakaan secepat burung terbang, dan yang mencerobohi serta menzalimi satu sama lain seperti binatang buas. Mereka tidak suka dan tidak mengenal perkara yang baik, dan tidak benci serta tidak melarang daripada melakukan perkara yang buruk. Pada saat itu syaitan menyamar diri kepada mereka serta bertanya, tidak malukah kamu meninggalkan jalan mendampingkan diri kepada Allah? Tidak mahukah kamu menurut ajakanku? Maka mereka pun bertanya, jika demikian apa yang kau suruh kami lakukan? Syaitan pun menyuruh mereka menyembah berhala untuk mendampingkan diri dengan Tuhan konon. Syaitan kata, tak, ni sekarang ni berhala sudah bertukar daripada peko-peko kepada gambar-gambar tuk-tuk wali, tuk-tuk keramat sudah digambarkan, sudah dibuat berhala hari ni.
Orang sekarang ni gambar tersebar, ini masalah. Mereka menerima ajakan syaitan itu lalu menyembah berhala, sedang rezeki mereka mencurah-curah dan penghidupan mereka baik dan mewah, kemudian ditiup sangkakala dan tiada siapa yang mendengarnya kerana ia terlalu perlahan, tetapi mereka akan menelingkan kepala mereka. Orang yang pertama mendengarnya ialah seorang laki-laki yang sedang membina palung untuk untanya. Dia akan rebah dan semuanya akan rebah selepas itu. Ini bila bunyi sangkakala itu mati habislah orang. Hadis ini diriwayat oleh Imam Muslim. Menurut riwayat daripada Abu Hurairah, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah akan mengirimkan angin dari Yaman lebih lembut dari sutera. Angin itu akan mencabut nyawa setiap orang yang di hatinya terdapat keimanan walau sebesar zarah. Hadis ini juga sahih dalam Muslim. Selepas angin ini datang, hanya orang-orang yang paling jahat akan tinggal dan kiamat akan menimpa mereka. Maknanya kiamat akan berlaku ketika tidak ada lagi manusia yang baik pada saat itu. Ini habislah kita di dalam bab ad-dabah. Kita berpindah kepada tanda yang ke-9, tulu'us syamsi min maghribiha. Matahari naik di sebelah barat. Semakin dekat dah ni. Kita dah hampir kiamat dah ni. Matahari naik dari tempat ia terbenam. Pengenalan. Satu daripada tanda kiamat yang akan dapat dilihat oleh semua orang pada ketika itu, tidak kira tua atau muda, ialah perubahan mendadak dalam pergerakan bintang-bintang dan planet-planet. Hari ni orang duk buat macam-macam ni. Kononnya NASA dah tengok perjalanan ni. Jadi kita duduk nak suruh cepat kiamat tu. Suatu pagi, sementara manusia mengharapkan matahari terbit dari tempat biasanya, dari timur, seperti yang telah dilakukan oleh Allah SWT menciptakannya, matahari akan terbit dari barat dengan tiba-tiba. Iaitu matahari akan terbit dari tempat ia terbenam. Pada masa itu pintu taubat akan tertutup buat selama-lamanya. Habislah. Siapa tak taubat lagi, tak ada faedah lagi taubat, kerana kiamat sudah mari. Kiamat sudah sampai. Ayat-ayat Al-Quran yang menyebut tentang matahari yang akan terbit di sebelah barat. Tengok Surah Al-An'am ayat 158. Hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikat aw ya'tiya rabbuka aw ya'ti ba'du ayati rabbika yawma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira qul intaziru inna muntazirun. Jadi ayat ini menyebut kepada kita, mereka hanya menanti-nanti kedatangan malaikat kepada mereka, atau kedatangan Tuhan, atau kedatangan sebahagian dari keterangan-keterangan Tuhan, mana tanda-tanda kuasa Allah Ta'ala. Di hari kedatangan sebahagian keterangan, tanda-tanda kuasa Allah Ta'ala itu, tidak berguna lagi keimanannya untuk diri yang belum beriman dahulu, atau dalam keimanannya tidak mengusahakan akan kebaikan, baru nak buat ibadat. Katakan tunggulah dan kami pun menunggu pula. Surah Al-An'am 158. Itu ayat Quran isyarat kepada berlakunya tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala itu. Adapun hadis-hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi kita sebut 3 perkara apabila ia terjadi, tidak berguna lagi ia untuk beriman jika sebelumnya dia tidak beriman, atau tidak membuahkan kebaikan dalam keimannya. Apabila matahari terbit dari barat, keluarnya Dajjal dan keluarnya Dabbah. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Kita tengok alasan. Tulis itu, alasan itu apa benda? Alasan itu maksudnya hikmah. Wal hikmatu, hikmah kenapa pintu taubat ditutup ialah secara dasarnya keimanan berdasarkan kepercayaan kepada perkara-perkara yang gaib, yang tak nampak. Itu mana beriman? Kita buat benda kita tak nampak. Apabila matahari terbit dari barat, keimanan akan berdasarkan apa yang seorang itu melihat. Jadi kita nampak dah lah tanda ni dengan matanya sendiri dan tidak lagi bergantung pada perkara-perkara yang gaib. Oleh itu, hal ini akan sama seperti keimanan Fir'aun. Apabila dia sedar, dia akan lemas. Jadi Fir'aun bila dia lemas, dia kata al-an,
sekarang ni aku beriman kepada Tuhan Musa dengan Harun. Apa lagi? Diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa jadi? Kiamat tidak akan berlaku sehingga apabila matahari terbit dari barat. Jadi apabila terbit, pada masa itu imannya tidak berguna lagi. Jadi tak ada faedah lah kita. Panjanglah hadis ini, kita dah baca dalam beberapa tanda yang lepas. Hadis yang kedua daripada Abu Zar radhiyallahu anhu. Nabi SAW bertanya pada sahabat, kamu tahukah ke mana matahari ini pergi? Matahari kita nampak naik tengah hari, petang dia gimana? Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya yang tahu. Baginda mengatakan, sesungguhnya dia pergi ke tempat menetap di bawah aras, lalu merendahkan diri sambil sujud. Matahari sujud kepada Allah Ta'ala. Sentiasa dia dalam keadaan demikian sehingga dikatakan kepadanya, terbitlah dari tempat engkau kehendaki. Matahari cukuplah naik daripada timur, naik daripada barat. Dia pun terbit dari tempat biasa terbit, lalu dia berjalan dalam keadaan manusia tidak terkejut sedikit pun akan hal itu, sampai dia kembali berhenti lalu merendahkan diri sambil sujud di tempat menetap di bawah aras, dan manusia tidak terkejut sedikit pun dari hal itu. Lalu dikatakan kepadanya, terbitlah dari tempat terbenam. Ini baru sampah. Maknanya Allah Ta'ala suruh keluar daripada tempat akhir sekali, terbit daripada tempat kamu terbenam. Lalu terbitlah dia dari tempat terbenamnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Nabi kata apa? Tahukah kamu bila ia akan berlaku? Ia akan berlaku apabila tidak berguna lagi keimanannya untuk diri yang belum beriman dahulu, atau dalam keimanannya tidak mengusahakan perkara kebaikan. Jadi tak ada faedah lah. Beriman pada ketika itu sudah tidak ada faedah. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Amru, Nabi bersabda, tanda pertama kemunculan Dajjal ialah terbitnya matahari dari tempat terbenam dan keluarnya dabah kepada manusia pada waktu pagi. Jika salah satu antaranya muncul dahulu, yang lain akan muncul tidak lama kemudian. Hadis ini dalam Muslim. Mana dua-dua hadis itu sahih. Timbul lagi persoalan. Ada orang mungkin keliru dan tertanya-tanya, kenapa dalam hadis ini Nabi berkata bahawa tanda pertama ialah terbit matahari dari tempat terbenam dan kemunculan dabah, sementara dalam hadis lain disebut tanda pertama ialah Dajjal atau Imam Mahdi dan sebagainya. Jadi jawapan dia, bagaimana kita boleh satukan, jamakkan hadis-hadis ini? Kata Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala, apa yang berkemungkinan benar, dia kata fallazi yatarajjah, pendapat yang kuatnya, apabila kita mengumpulkan riwayat-riwayat inilah, kemunculan Dajjal akan menjadi tanda besar yang pertama yang akan menjadi titik perubahan kepada situasi secara amnya di muka bumi. Jadi Dajjal itu yang pertama di muka bumi, ia mengubah situasi umum yang akan berakhir dengan kewafatan Nabi Isa bin Maryam. Dan terbitnya matahari dari barat akan menandakan perubahan di langit. Ini dipanggil cara kita belajar hadis ni, cara nak jamakkan hadis supaya tak berlaku kontra. Yang akan berakhir dengan bermulanya kiamat, mungkin kemunculan dabah akan berlaku pada hari matahari terbit dari barat. Imam Muslim meriwayatkan daripada Abdullah bin Amru bahawa tanda pertama ialah terbitnya matahari dari tempat terbenam dan kemunculan dabah di hadapan manusia pada waktu tengah hari, yang mana satu muncul terlebih dahulu, yang satu lagi akan muncul tidak lama selepas itu. Boleh jadi matahari terbit pagi, dabah terbit tengah hari. Itu dia panggil jamak di antara riwayat. Wallahu a'lam. Jadi seruan untuk segera beribadat, Nabi kita dah ajar, badiru bil amal. Nabi kata segerakanlah amalan kamu sebelumnya keluar 6 perkara tadi. Keluar matahari dari sebelah barat, keluar asap, keluar dabah, sebab benda-benda ni menjadi tanda kiamat yang sudah hampir. Yang terakhir sekali, tanda yang ke-10 daripada hadis tanda alamat kiamat besar, narun
tasuqun nas ila mahsyarihim. Api yang keluar mengumpul manusia di tempat perhimpunan. Jadi api mari, dia tolak manusia ni, iring manusia nak pergi ke mahsyar. Allahu Akbar. Jadi jangan nak tengoklah terbakar hutan kat mana-mana tu kecil belaka tu. Yang besarnya ni, yang tanda besarnya duduk di dalam perbincangan kita ni, tanda yang terakhir. Pengenalan madkhal dia panggil. Tanda dan petanda kiamat yang terakhir ialah satu api yang akan muncul di Yaman dan menyebabkan manusia lari ke kawasan perhimpunan dan menghimpunkan mereka semua di sana. Tempat perhimpunan ini adalah satu tanah yang rata dan putih, seperti sebiji roti yang dibuat daripada tepung gandum tulen yang seragam warnanya, putih belaka tanah, sehingga kan tiada sebarang tanda yang boleh dikenal pasti di atasnya yang boleh digunakan sebagai mercu tanda oleh sesiapa. Tak ada. Tak kata negeri mana, tak ada sempadan, tak ada pasport, tak ada visa dah hari ini. Berjalan pergi situ. Maka apakah rupa api tersebut? Bagaimana ia akan muncul? Dari manakah ia akan muncul? Apa yang akan berlaku selepas kemunculannya? Alhamdulillah. Jadi itu soalan-soalan. Timbul lagi hadis-hadis berkenaan dengan api ini. Jadi apa yang kita boleh sandarkan? Diriwayat daripada Huzaifah bin Usaid Al-Ghifari, ketika mereka sedang berbual-bual, Nabi tanya, Nabi kata tak akan berlaku kiamat sehinggalah salah satu daripadanya keluar api dari Yaman yang mengiring manusia ke tempat berkumpul. Jadi api tolak dia pergi sana. Hadis ini sahih, riwayat Muslim. Menurut hadis lain, dan api akan muncul dari kawasan yang paling jauh di Adan. Adan itu Yaman juga, dan menghalau manusia. Yang dua, hadis ini Muslim. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar, Nabi bersabda, api yang besar akan muncul dari arah Hadramaut, juga di Yaman. Mana kalau Nabi kata Yaman itu betul, itu selesai. Adan, Hadramaut itu Yaman. Dari arah Hadramaut sebelum hari kiamat, yang akhirnya mengakibatkan perpindahan beramai-ramai penduduk. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, apa yang kamu arahkan kepada kami pada waktu tersebut? Macam mana kami nak buat? Baginda bersabda, kamu mesti berpindah ke Syam. Kita semua ni akan dihalau ke Syria. Hari ini Syria sedang berperang. Macam mana kita nak pergi? Tak usah duduk memikir lah. Tak usah duduk memikir banyak. Benda tu bila sampai waktu dia, semua kena pergi sana. Tak kira lah Perancis duduk tunggu sana ke, siapa dia ke. Perancis dengan Turki pun kita pening kepala dah. Macam mana nak buat? Diriwayatkan daripada Anas radhiyallahu anhu, dia kata apa? Ketika sampai kepada Abdullah bin Salam khabar kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, dia pun datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, saya hendak bertanya kepada tuan tentang 3 perkara. Dengar, cerita ni menarik. Abdullah bin Salam ni pendeta Yahudi, ulama Yahudi. Dia baca dalam kitab dia, kitab Taurat, tanda-tanda kiamat. Dan tanda ini tanda benar Nabi. Maka dia pergi tanya 3 perkara. Tidak ada yang mengetahuinya melainkan Nabi. Orang tak boleh jawab kecuali Nabi yang boleh jawab. Apakah permulaan tanda kiamat? Tanda. Soalan pertama, apakah permulaan tanda kiamat? Soalan yang kedua, apakah permulaan makanan yang dimakan oleh isi syurga? Ahli syurga makan apa? Soalan yang ketiga, apa sebabnya anak menyerupai ayah? Dan apa sebabnya anak menyerupai mak? Hari ni buka rahsia molek ni. Kita boleh tengok kenapa anak ikut ayah, sekali ikut mak. Macam mana agak? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, baru sebentar tadi Jibril mengkhabarkan semua itu kepada saya. Nabi kata Jibril baru bagi tahu jawapan. Jawab di Abdullah bin Salam, Jibril itu musuh orang Yahudi. Rasulullah, Jibril orang Yahudi tak pakai, sebab musuh dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, adapun permulaan tanda kiamat. Tanda. Jawapan yang pertama, permulaan tanda kiamat ialah api yang mengumpulkan manusia dari timur ke barat. 1. Jawapan yang kedua, adapun permulaan makanan yang dimakan oleh isi syurga ialah tambahan hati dari ikan besar. Ikan apa jangan duk tanya lah. Ikan keli ke, ikan patin ke, ikan jos ke. Tak usah duduk kata. Dalam syurga nama ya ikan. Apa nikmat tak ada. Tak tahu tak nak panding.
Yang ketiga, kita nak dengar jawapan tadi. Adapun perserupaan anak. Anak ni macam ayah dia. Anak ni macam mak dia. Bukan jantina, tapi rupa-rupa. Bahawa seorang laki-laki apabila melakukan persetubuhan dengan isterinya, jika airnya mendahului air isteri, anak itu serupa dengan bapaknya. Jika dahulu yang perempuan, anak itu serupa dengan maknya. Jadi balik tengoklah siapa dia dulunya. Sila tengok. Hadis ini sahih dalam Bukhari. Hadis ini dalam Bukhari. Diriwayatkan daripada Abdullah bin maka Abdullah bin Salam berkata, asyhadu annaka Rasulullah. Saya saksilah tuan ni betul Nabi. Sebab dia kata jawapan ni orang main-main tak ada jawab, Nabi je boleh jawab. Maka jawab. Daripada riwayat daripada Abdullah bin Amru bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda pertama kemunculannya Dajjal ialah terbitnya matahari dari tempat terbenam dan keluarnya ad-dabah binatang kepada manusia pada waktu pagi. Jika salah satu antaranya muncul dahulu, yang lain akan muncul tidak lama kemudian. Maknanya dia panggil merata rantai, macam tasbih, satu demi satu. Timbul persoalan, bagaimana kita boleh sesuaikan hadis di atas dengan hadis yang berkata yang tanda pertama keluarnya api? Ini kata matahari. Ini kata, jawabnya, tanda-tanda yang dimaksudkan di sini adalah tanda-tanda yang menandakan bermulanya kiamat, bukannya tanda-tanda yang menandakan kiamat hampir. Hal ini disokong oleh Imam Bukhari dalam kata-katanya dalam hadis yang kata-kata dalam hadis Bukhari, apakah tanda bermulanya kiamat? Iaitu bermulanya kiamat. Jadi itu panggil tanda bermulanya. Maka satu peringatan, tambihun, awas, peringatan. Api yang mengumpulkan manusia adalah api yang berlainan yang muncul di Hijaz. Ia menyuluh leher-leher unta di Busra, Syam. Api ini muncul pada abad ke-7 Hijrah dan merupakan salah satu tanda kiamat kecil. Cerita api ini kita telah huraikan dalam tanda kecil yang ke-13 dulu, tengok dari di awal kitab. Ini berlaku di Madinah. Api keluar di Madinah, nampak di Busra, Syam. Orang di Syam nampak api di Madinah. Itu berlaku pada tahun 600 lebih, dekat dengan waktu nak kejatuhan Baghdad, 656. Jatuh Baghdad, jadi ketika itu keluarnya api. Timbul lagi soalan, kaifiyatu hasyriha linnas. Bagaimana api ini mengumpulkan manusia? Diriwayatkan daripada Abu Hurairah bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia akan berkumpul dalam tiga kumpulan, yang berharapkan untuk syurga dan takutkan neraka. 2 menunggang unta, 3 menunggang unta, 4 menunggang unta dan 10 menunggang unta. Jadi ada orang naik unta ramai-ramai pergi. Ada yang selebihnya akan berkumpul berhampiran dengan api yang akan bersama mereka apabila mereka berhenti untuk bermalam, dan ia akan berehat bersama mereka dan akan bersama mereka pagi dan petang. Mana api ini berjalan, kita berhenti tidur, api relax situ. Dia tunggu. Bangun esok, jalan. Mana nak undur ke belakang, tak boleh, api tunggu sini. Itu dia panggil api itu halau orang. Jadi api duduk tunggu sini. Dia tak bakar kita, dia tak kosek dah, tapi dia jalan yang tunggu. Ini menandakan bahawa api ini tidak bertujuan untuk membakar manusia. Sebaliknya, ia hanya bertujuan untuk membawa mereka ke tempat mahsyar, perhimpunan di Syam. Apabila manusia bergerak, ia akan mengikut mereka. Dan apabila mereka berhenti untuk berehat atau untuk tidur, dia akan berhenti. Tunggu situ. Apabila mereka bangun daripada tidur, ia akan bergerak ke arah mereka dan menggesa mereka bergerak. Kemudian apabila mereka berhenti berehat pada waktu malam, ia akan berhenti juga. Dan pada waktu pagi, apabila mereka meneruskan perjalanan mereka, ia akan bergerak seiring mereka, menggesa mereka ke hadapan sehingga mereka tiba di Syam. Mana nak undur ke belakang tak boleh dah. Diriwayatkan daripada Abu Zar bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia akan berkumpul pada hari kebangkitan nanti dalam 3 kumpulan. Tamalah. Mereka yang diberi makan dan pakaian, dan akan menaiki binatang tunggangan.
mereka yang berjalan dan berlari, dan mereka yang akan diheret oleh malaikat di atas muka mereka, wal-iyazubillah. Jadi ada orang yang berjalan relax, VIP dia panggil ni. Ada orang yang berjalan kaki, ada orang yang kena heret, macam-macam lah, ikut amalan. Seorang dari mereka berkata, kami telah ketahui dua kumpulan itu, tetapi bagaimana dengan mereka yang berjalan dan berlari? Siapa dia rombongan yang berlari ni ya Rasulullah? Maka Nabi SAW berjawab, Allah akan menyebabkan tunggangan mereka mendapat penyakit sehingga tiada tunggangan lagi yang tinggal, sehingga kan seorang laki-laki yang punya taman yang besar dan indah akan menukarnya dengan seekor unta tua yang lemah dan mempunyai pelana yang sangat kecil, tetapi dia tidak dapat menjumpainya walaupun seekor. Maknanya di akhir zaman kenderaan tak ada. Tuan-tuan jangan duk mikir kereta kita duk parking depan tangga penuh tu, minyak tak ada dah ketika tu, benzin sudah kering, kita terpaksa kena naik unta balik. Sebab itulah hari ni kita tengok banyak pendakwa-pendakwa ni dah mula latih naik kuda, latih main senjata. Orang tanya, buat apa kau ustaz zaman bedil, zaman pistol, zaman orang duk main roket jet ni? Roket jet tu boleh naik kalau ada minyak, kalau minyak dah kering buat apa? Jadi sekarang ni kita kena bersedia, belajarlah naik basikal sekali-sekala, sebab minyak dijangka akan kering bila-bila masa. Wallahu a'lam, bila jangan tanya saya, tapi akan berlaku. Manusia ni akan kembali semula menaik kenderaan yang asli tadi. Itu pun nak beli kenderaan dah tak ada. Beli satu kebun dengan seekor unta kurus, tak ada orang nak jual. Masing-masing nak naik nak pergi ke mahsyar. Allahu akbar. Semoga Allah Ta'ala selamatkan kita daripada bencana yang besar ini. Biarlah Allah Ta'ala mati kita dalam husnul khatimah. Dalam kitab ni kata khatimah, nas'alullaha husnaha, mana akhir kitab kita ni, kita minta Allah Ta'ala akhirkan umur kita juga dengan husnul khatimah. Kata di Syekh, kesimpulan penutup kitab, segala puji bagi Allah yang Maha Esa kerana mengizinkan dan membantu saya menyiapkan buku ini. Saya berdoa kepada Allah agar buku ini memberi manfaat kepada orang ramai dan menyucikan niat di sebalik penulisan buku ini dan menjadikan penulisan buku ini ikhlas kerana Allah. Saya cuba untuk membincangkan tanda-tanda kiamat dari perspektif yang baru dalam bentuk yang menarik, supaya para pembaca akan mendapat ilmu yang berguna sambil seronok membaca. Saya harap dengan bantuan dan rahmat Allah, saya telah diberi panduan dalam mencapai tujuan asal saya. Saya amat bergembira menanti berita daripada para pembaca yang ingin memberi pandangan mereka tentang buku ini dan berkongsi komen. Para pembaca boleh menghubungi melalui alamat email dan alamatnya ada di dalam buku ini. Ditulis oleh Profesor Dr. Muhammad bin Abdul Rahman Al-Arifi, hafizahullahu ta'ala. Jadi di belakang ni ada lagi kisah Khawarij, itu di luar daripada cerita yang dibawa dalam buku kita ni. Kisah perdebatan Abdullah bin Abbas dalam bab Khawarij ini, alhamdulillah tuan-tuan boleh tengok dalam YouTube. Saya sudah buat satu tajuk, kisah dialog di antara Abdullah bin Abbas dengan kumpulan Khawarij. Abdullah bin Abbas pergi berdebat saja, 20,000 Khawarij taubat dengan sebab dia bertaubat. Jadi alhamdulillah, alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Pada hari ini, hari Sabtu 12 hari bulan 12 tahun 2015, bersamaan dengan 1 hari bulan Rabiul Awal tahun 1437, kita telah tamat bacaan kitab kita ini, Nihayatul Alam, di Masjid Tun Abdul Aziz, Petaling Jaya 14. Alhamdulillah, di mana kitab ini kita telah mula bacanya pada hari Sabtu 12 hari bulan 1 2013, bersamaan dengan 29 hari bulan Safar 1434. Jadi mudah-mudahan apa yang kita belajar ini ada manfaat untuk mengingatkan kita kepada mati, dan kita boleh membuat persiapan untuk mati. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.